asas diterapkan kepada para sahabat ialah akidah dan keimanan. Sebab itu semasa di Mekah belum lagi ada perang secara besar-besaran. Belum lagi ada orang cakap apa, perkara-perkara yang ditanam hanya perkara akidah supaya yakin sungguh kepada Allah, keimanan. Kemudian peringkat seterusnya ialah ilmu fiqh, iaitu ilmu fiqh. Mendalami akan ilmu fiqh. Itu kita boleh lihat setelah Nabi hijrah ke Madinah, penguasaan ilmu fiqh semakin menyeluruh tentang soal ibadahnya, tentang soal zakatnya, tentang soal puasa, tentang soal kenegaraan, pemerintahan, kepimpinan dan juga peperangan dalam di Madinah. Adapun ilmu tasawuf itu merangkumi kedua-duanya sekali. Mengelok, iaitu yang kita sebut sebagai mentahqiqkan usul, mengheningkan fiqh atau ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ialah menguatkan lagi ilmu tauhid dan mengelokkan lagi fiqh kita, kefahaman ibadah kita. Jadi kata Syekh, dan tiada takut seorang itu akan Allah Ta'ala melainkan. Maksud dan tiada takut seorang itu akan Allah Ta'ala melainkan, maksudnya tidaklah seseorang itu dikira takut kepada Allah melainkan dengan mengetahui segala ilmu yang tersebut itu. Atau dengan maksud lainnya, menjadi syarat seseorang itu nak dikira dia takut dengan Allah, mestilah dia mengetahui ilmu-ilmu yang disebut tadi. Ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Sehingga maksudnya di sini, sekiranya seseorang itu tidak mengetahui akan ketiga-tiga ilmu ini, ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf, maka sudah dikira dia tidak takut kepada Allah. Kerana kalau dikira orang yang takut pada Allah, pasti dia memahami ketiga-tiga ilmu, tauhid, fiqh dan tasawuf. Kerana bila memahami ketiga-tiga ilmu ni, barulah dikira lengkap dia punya pemahaman dia, yakin dia kepada Allah, faham dia tentang Allah. Barulah bila yakin dan faham itu, barulah dia ada rasa takut kepada Allah. Sebab tu disebut sini, dan tiada takut seorang itu akan Allah Ta'ala melainkan dengan mengetahui segala ilmu yang tersebut itu. Tersebut mana? Ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Memang pun kalau kita tengok, kalau kita mengaji ilmu tauhid sifat 20, lagi kita mengaji, lagi bertambah takut kita pada Allah, lagi kita kenal Allah, bahawa Allah ni maha kuasa, Allah boleh buat apa saja atas kita, kan? Dengan kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam Allah, menyebabkan kita jadi gerun kepada Allah. Betul, takut ni dia ada 3 peringkat. Takut ni dia ada 3 peringkat. Yang pertama disebut khauf. Khauf ni takut juga. Tapi takutnya itu dia baru takut disebabkan dia dengar-dengar sahaja. Ini kebanyakan orang awam. Kebanyakan orang awam, dia dengar-dengar cerita pasal kubur, takut sekejap. Dengar pasal kawan hari tu ada orang mati macam ni, insaf dia sekejap. Tapi sekejap lepas tu buat pula, kan? Lepas tu lah bawa balik. Macam itulah khauf. Takut dia tu sebab dia dengar-dengar gitu, daripada apa yang dia dengar. Naik peringkat atas sikit, takut dia boleh meningkat. Daripada khauf dia jadi khasyah. Khasyah ni takut dia lebih kuat daripada khauf tadi. Takut ni, ini peringkat orang mula mengaji. Khasyah. Dia bila mengaji, dia mula datang khasyah. Dengar macam ni, sifat Allah macam ni. Kita mengaji fiqh, ngaji tauhid takut dah. Ngaji fiqh lagi takut.
Menong sekejap mikir. Bermula daripada dia mula balik. Ada kira tak berapa hari, berapa macam mana kira? Pernah tak kita ambil tahu? Pernah tak kita tanya? Itu baru soal darah, belum soal aurat, belum soal solatnya, belum soal puasanya, belum soal zakat ni. Bicara bab zakat pula. Kadang-kadang kita niaga, kita tak bayar zakat perniagaan. Kadang kita tanam-tanam, ada pertanian, kita buat tak tahu zakat pertanian, zakat tanaman. Zakat macam-macam tu cerita zakat. Belum cerita banyak lagi. Kembali lagi cerita macam masalah solat berjemaah pula. Solat berjemaah perbahasan di dalam kitab Qaulul Tam. Tak di sini ada mengaji tak? Ada. Kitab Qaulul Tam tu kita duduk mengaji tu kan, 200 lebih masalah. Bayang. Pas satu, pas satu. Lagi mengaji lagi jadi ayah. Dia jadi macam selama ni silap. Dia jadi is tu lah. Jadi takut pada Allah. Saya mengajar di Cameron, di Cameron Highland. Pakai kitab kecil je, kitab kira itu sekian. Sampai kat tu lah bab. Dia sampai kat bab haid, dia cerita bab haid 15 hari gini. Kan, melompong semua. Oh Ustaz, selama ni saya tak pernah ambil tahu benda ni Ustaz. Macam mana kira tak? Macam mana kira. Dan macam mana? Dah. Payah je ni Ustaz. Memang. Takut je ni Ustaz. Bila ada takut itulah namanya takwa. Itu yang nak dicapainya. Sebab makna takwa tu maknanya takut. Takut pada siapa? Takut pada Allah. Kan? Bila kita fikir lepas tu kata tu guru kami, Tok Guru Siddiq no. Kalau fikir betul lah. Kalau fikir betul lah kan, silat-silat kita ni tak lepas masuk syurga. Macam tu. Tok Guru cakap kan? Bukan Tok Guru cakap. Tok Guru cakap. Kita ni lebih mah daripada Tok Guru. Ni Tok Guru, alim dah, ilmu banyak, amal pun banyak. Pun dia kata dia kata, kalau kira ke kitab ni mengaji ni, perbahasan ilmu ni, ulama-ulama bahas ni, kita ni macam tak lepas dia kata. Banyak sangkut ni kita ni kata. Dan banyak sangkut. Habis tu, ini yang dimaksudkan khauf dan rajak. Khauf tu takut pada Allah. Dan yang kedua namanya rajak. Rajak tu berharap kepada Allah. Jadi memang kalau ikut hukum tu betul, takut-takut kita ni tak lepas. Tapi apa yang ada? Pengharapan kita pada Allah. Moga-moga Allah terima kita. Moga-moga Allah ampunkan kita. Moga-moga Allah maafkan salah silap kita. Sebab tu kita kena ada hubungan yang kuat dengan Allah Ta'ala. Kena selalu merintih, merayu pada Allah. Dan kena ada masa dengan Allah. Itu yang dipanggil namanya tahajud. Dan berkhulwah, berdua-duaan dengan Allah. Bangkit di waktu tengah malam dalam keadaan sunyi sepi, dan rasakan diri kita bersama dengan Allah. Rintih ya. Ya Allah, zaman muda aku silap ya Allah. Aku banyak buat salah. Aku banyak lupakan kau. Dah usia ni lah, baru nak mengaji gini. Dan ngaku kita punya salah, ngaku kita punya silap. Moga-moga kan itulah Allah maafkan kita. Kalau tidak, banyak perkara ni. Kalau saya buka tu banyak lagi. Yang kita buka kitab fiqh, kitab tauhid, baca balik air. Banyak kita tak lepas. Itu tak kena, ini tak kena. Perkiraan sana sini macam-macam. Kan? Dia punya, itu baru cerita fardu ainnya, yang asas saja. Belum cerita lebih detail lagi. Detail lagi pening kita. Itu perbahasan yang disebutkan oleh ahli ulama. Lagi-lagi kita yang berada di akhir zaman ni. Lagi-lagi kita berada di akhir zaman ni, lagilah banyak masalah. Kalau kita fikir macam ni sudah. Siapa kat sini dia betul-betul yakin apa saja dia makan confirm halal? Memang confirm halal. Saya sendiri pun tak berapa yakin. Betul tak? Kalau kita beli makanan kat luar tu, siapa sembelih dia macam mana?
Ini banyak dah orang duk viral video potong ayam macam mana. Ayam tu dalam kah, buat tarik, bengkok kepala kerap, campak. Bengkok kepala kerap, campak. Bengkok kepala kerap, campak. Sebab dalam bekah. Lepas tu bekah tu pula masuk dalam air panas. Ayam tak ada guling ni. Akhirnya ayam tu mati sebab disembelih atau sebab air panas. Sebab air panas. Bila sebab air panas, ayam tu jadi haram. Dia jadi bangkai. Dia bukan jadi ayam yang halal untuk dimakan. Tapi kita tak tahu. Kali jual di pasar, kita kata murahnya. Oh elok ni dah. Elok lah. Nah, kita tak tahu tu. Makan balik pula, sedap lah tu. Sedap berbuk pula dengan anak. Nampak? Yang ni tarik dengan belah. Tapi nak ceritanya bukan saya nak takut-takutkan, tapi itulah dia. Itu supaya kita bila rasa begini, kita jadi takut dengan Allah. Supaya jangan kita overconfident. Jangan rasa macam aku ni ahli jemaah surau dah, tamat lelah ni. Nampak sikit lagi ya, saya rasa dekat 2 inci lagi masuk syurga ni. Ada kan kita confident macam kita ni, baguslah kita warak lah apalah, jaga. Lagi-lagi kita berada di akhir zaman. Kalau zaman dulu-dulu ya mungkin lebih terjaga lagi kan. Zaman dulu-dulu ya nampak susah. Nak makan seekor ayam susah, kena kejar ayam kan. Zaman lah memang nampak semuanya mudah, tapi mudah juga tergelincir. Itu ceritanya. Gitu. Betul tak? Wah, Akbar. Soal duit perlu kira lagi, kewangan apa semua. Macam-macam campur, riba tak riba, apa ke benda. Baik, sambung. Jadi dia kata, tu kata, dan jadi takut soal itu akan Allah Ta'ala, melainkan dengan mengetahui segala ilmu yang tersebut itu. Lagi mengaji, lagi takut. Lagi mengaji, lagi takut. Makin takut. Jadilah dia khauf naik jadi khasyah. Itu peringkat kedua. Naik peringkat ketiga namanya haibah. Ni baru. Takut dia sudah sampai tahap haibah. Apa maksud haibah? Gerun dia dengan Allah. Dia gerun dengan Allah. Selalu ni sampai tahap ni wali-wali Allah lah. Orang yang tinggi-tinggi, dia punya ilmu dia, warak dia, dia pun dah sampai takut kepada Allah tu dengan takut dengan istilah ni, istilah haibah. Mereka gerun dengan Allah. Takut dia ni bukan sakat cakap di luar, malah terlintas di hati pun dia takut. Kalau terlintas di hati dia, dia terlintas di hati nak buat benda tak elok, terus dia menangis kerana takut. Allah tahu dan Allah dengar apa hati dia berkata. Dia jaga betul hati dia. Belum cakap kot mulut tak cakap lagi, bawah hati. Hati dia jaga sungguh. Ni dia haibah. Atau orang jenis macam ni, biar kebiasaannya kalau kita lihat, dia mudah menangis, dia mudah tersentuh hati dia. Bila sebut-sebut tentang akhirat, dia sebut tentang Allah, dan sebab dia dah sampai tahap gerun dengan Allah, dia takut dengan Allah. Takut ni pula ada 2 jenis takut. Tadi tu yang peringkat takut. Yang pertama, peringkat permulaan takut dengan Allah ni kerana takut dengan azab yang dijanjikan Allah. Allah janjikan azab neraka. Lepas tu kadang kita takut tengok cerita tanah kubur kan. Takut kalau mati kita nanti macam mana keadaan. Kita macam-macam dengar lah, ada orang kata masukkan jenazah pancik 4-4, nak masuk dalam yang lahat tak lepas. Macam-macam gaya cerita. Cerita tu kan dalam cerita filem apa tanah kubur tu, realiti pun ada. Pengalaman saya pun ada. Kan orang nak tanam masuk dalam liang lahat, jumpa ular. Takkan dah letak kat mayat, tak jadi letak. Korek lubang lain, ular juga. Ular juga. 3 kali lubang, 3 kali korek, 3 kali jumpa ular. Kali tu imam kata, sahabat-sahabat, kita solat hajat dulu kata. Buat solat hajat, minta pada Allah permudahkanlah urusan jenazah ni. Korek lubang keempat baru clear. Ni bukan cerita mastika ke kan, tapi ini betul-betul berlaku. Jadi kita dengar ni, kita jadi itu bahagian dia. Nak bahagian aku macam mana pula? Tak tahu lagi. Jadi risau, fikir. Itu takut. Takut tu kita takut dengan sebab takut dengan azab Allah. Takut azab Allah.
dari sudut alam kubur ke, alam akhirat ke, kiamat, esok neraka apa semua tu, itu takut. Dan takut ni kebiasaannya takut bagi peringkat orang mula-mula, ataupun dipanggil peringkat orang awam macam kita semualah kebiasaan ni. Takut yang lebih tinggi, dia bukan takut tu dah. Ada satu tahap, satu jenis lagi takut, iaitu takut dia bukan lagi dengan takut azab Allah. Dia bukan tak takut dengan azab Allah, tapi bukan itu yang dia bahas, bukan itu yang dia fikirkan. Tapi yang dia takut ialah takut dengan rahmat Allah. Bukan takut azab, takut rahmat. Balik, kita takut azab, ni dia takut rahmat. Apa maksud takut rahmat? Dia takut hilang Allah punya kasih pada dia. Selalunya dia ni dah jadi ahli taat, ahli yang baik kan. Dia rajin sembahyang apa semua. Jadi dia takut, macam contoh, dia dah mula mencintai solat berjemaah, dia dah mula mencintai majlis ilmu kan? Tiba-tiba satu hari ke mana ke, dia tak dapat nak datang, dia tak dapat solat jemaah, dia tak dapat dengar majlis ilmu. Dia tak datang sekali, dia dah menangis. Takut-takut kenapa dia tak dapat datang ni, takut Allah tak bagi. Dia takut Allah mula dah tak sayang kat dia macam dulu. Tu dia namakan takut dengan rahmat Allah. Dia takut hilang kasih Allah tu pada dia. Tu takut dia tu. Ni takut ni selalunya takut peringkat orang tinggi-tinggi lah. Dia takut doa dia Allah dah tak nak dengar. Dia takut itu. Dia takut hubungan dia dengan Allah tu dah mula rosak, dah mula tak cantik. Dia takut Allah dah tak sayang kat dia. Dia takut itu. Bukan takut azab. Sampai tahap kadang-kadang mereka ni sampai tahap dia berkata, kalau Allah nak campak aku dalam neraka pun aku reda, dia kata. Janji Allah tetap sayang aku. Faham di situ. Betul tak? Saya boleh baca dalam kitab Ahyu Al-Balad perbahasan, ada satu orang ulama, malaikat datang jumpa dia. Malaikat kata, aku tengok, nama dia Syekh Abdul Aziz Ad-Dabagh kalau tak silap. Malaikat kata, aku tengok nama kamu tak ada dalam senarai ahli syurga, nama kamu duduk dalam senarai ahli neraka. Sikit pun tak ada reaksi terkejut muka dia. Malah dia kata, wahai malaikat, aku buat ibadah ni bukan pasal syurga, malah bukan pasal neraka juga. Aku buat ibadah ni kerana Allah, kerana aku ni hamba Allah. Aku wajib taat perintah Allah, segala Allah perintah. Yang penting Allah tetap terima aku sebagai hamba dia. Allah tetap kasih dan sayang kepada aku. Allah nak letak aku kat mana saja, aku siapa untuk mempertikaikannya, kerana aku hamba, dia Tuhan. Dia cakap itu kan? Malaikat tu pun pergi. Tak lama lepas tu malaikat datang balik. Malaikat kata, disebabkan tingginya keikhlasanmu dalam beribadah pada Allah, maka Allah telah memadamkan namamu dalam ahli neraka dan ditukarkan dan dituliskan pula di dalam senarai ahli syurga. Sedikit juga muka dia tak berubah. Macam juga. Lah malaikat, dia kata, kan aku cakap dah tadi, aku buat ibadah bukan kerana syurga atau neraka. Aku buat ibadah ni memang kerana Allah semata-mata. Allah nak buka neraka ke, Allah nak buka syurga ke, itu hak dia sebagai Tuhan. Hak aku sebagai hamba, buat apa yang dia suruh, tinggal apa yang dilarang. Itu takwa yang Tok Khatib sebut tiap-tiap Jumaat tu. Hendaklah kita sama-sama nak melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Itulah makna takwa. Lepas tu disebut ittaqullah, bertakwalah kamu pada Allah. Ini tahap tinggi lah ni. Kita jangan kan? Cuba kita nak balik malam ni, tiba-tiba malaikat datang, kata, wahai penduduk Taman Lela, aku tengok namamu tak ada dalam senarai ahli syurga, yang ada dalam senarai ahli neraka. Kita jawab macam ni agak, takkan kot kata. Saya tak pernah tinggal lagi. Ustaz pun kadang-kadang konten tak datang, saya tak pernah datang kata. Ustaz pun main lambat, saya main awal. Cuba cek balik kot, takut tertindih nama ke macam mana kan, terlepas pandang ke apa. Itu kita.
Ataupun mungkin sebab kita dah dengar cerita ni, kita berkata dengan malaikat, tak apa malaikat, kan, saya ni hamba Allah ya, kan, Allah nak buh mana pun itu hak Allah lah. Sebab kita dengar dah cerita ni. Kata, aku tahu dah cerita ni malaikat. Malaikat pun pergi. Tapi mesti hati kita mengharap malaikat ni mesti datang balik. Dah bagi tahu nama dah tukar. Tiba-tiba tak datang balik macam, wah sudah mana tak datang malaikat. Dah neraka sungguh aku ni mampu gini. Itu kita nak ceritanya tak cukup kuat lagi kita masih lagi macam tu lah. Tapi kalau orang betul-betul memang dia redha sungguh, dia tak kisah langsung. Yang dia kisahnya tu hadir. Allah. Dia tak kisah, tak pelik dia soal syurga neraka ni. Tapi ni cerita yang kedudukan makam mereka tu yang tinggi lah. Nak ceritanya nak sampai tahap tu susah. Tetapi juga ingat tidak mustahil untuk kita sampai. Siapa-siapa tak semestinya untuk guru. Kadang seorang tu bukan untuk guru pun, tapi kalau Allah nak bagi kat dia sampai kedudukan seperti itu, tapi syarat dia macam inilah, kata Syekh, iaitu tidaklah dikira takut seseorang itu melainkan dengan dia mengetahui segala ilmu yang tersebut itu. Ada satu hadisnya macam ni hadis ni yang berbunyi, man alima bima man amila bima alima awrasahullah ilma ma la ya'lam. Yang artinya barang siapa yang beramal dengan ilmu yang dia tahu, maka Allah akan berikan kepada dia ilmu yang dia tidak tahu. Itu yang dipanggil ilmu sir namanya, ilmu rahsia, atau juga kalam ahli tasawuf menyebut sebagai ilmu laduni. Ilmu laduni ni Allah sendiri yang berikan pada dia, bukan melalui guru, bukan melalui orang. Allah masukkan dalam hati dia ada satu rasa gitu. Tapi jangan kita buat-buat, kan? Ini memang jadi sendiri. Selalunya makam besar-besar lah, kan? Ulama besar-besar, Ismail Sultanul Arifin Syekh Ismail Pulau Besar Melaka. Sampai kadang-kadang mereka ni punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Apabila mereka meninggal dunia, yang ditanam hanya jasad, tetapi rohnya dikekalkan Allah untuk berkhidmat di atas jalan agama, yang disebut atau diistilahkan sebagai namanya Rijalul Ghaib. Rijalul Ghaib nama dia. Rijalul Ghaib ni roh-roh ahli sufi, roh-roh wali-wali Allah yang diizinkan Allah kepada mereka untuk terus berkhidmat jalan agamanya. Sebab semasa hidup dia, itulah kerja dia. Macam wali songo, kan? Jadi kadang-kadang mereka ni ada di sekeliling kita. Sehingga kan kata-kata untuk guru kami, kata-kata ulama, bila kita buat majlis ilmu, majlis zikir, majlis maulid, kadang-kadang mereka ni hadir, tapi kita tak nampak. Tapi benda-benda macam ni, kalau cerita ni, Wahabi marah sangat. Lantak dia lah. Kan? Dia tak nak percaya, sudah. Tapi perkara ni tak mustahil untuk Allah mengizinkannya, kan? Sebab mudah bagi Allah. Gitu. Tapi dengan syarat tadilah, man amila bima alima. Barang siapa yang beramal dengan ilmu yang dia tahu. Ilmu dia tahu tu mana? Tauhid, fiqh, tasawuf. Maksudnya beramal dulu dengan ilmu tu. Beramal ikut syariat dulu. Ikut syariat, belajar tauhid, belajar fiqh, belajar tasawuf. Awrasahullah ilma ma lam ya'lam. Sampai satu masa, kalau Allah sampai satu masa Allah tengok dia dah layak untuk Allah curahkan yang istilah namanya nur waridat, cahaya, nur ma'rifah. Allah berikan pada dia satu ilmu, satu pengetahuan yang dia tidak tahu. Itu maknanya ilmu rahsia. Itu yang kadang-kadang istilahnya nama ilmu kasyaf, kan? Sekarang ada orang dia boleh kasyaf, dia boleh tahu satu perkara yang orang lain tak tahu, tapi dia tahu. Macam kita biasa dengar kisah untuk kenali simbah air kolam. Sampai kering air kolam, disimbah kat dinding, pung. Orang kata apa tu ni? Dia nak pergi buang air kolam sampai habis tu. Dia tanya-tanya, dia kata aku tengah siram, ada kemah. Kemah jemaah haji kita terbakar di Mekah. Kemah tu terbakar, padam, aku jiru air. Kan, orang mula
Jenis orang macam ni kadang kita pelik lah tuan. Sebab dia cakap benda-benda macam tu. Tapi sebenarnya benda ni tak ada yang orang cakap payah bagi Allah untuk Allah buat. Yang hakikatnya yang berkuasa ni Allah, bukannya ulama-ulama tersebut. Cuma Allah bukakan kepada mereka itu yang dinamakan kasyaf tadi tu. Bila jemaah haji balik Malaysia, dia orang cerita kemah memang terbakar, tapi tahu-tahu api tu padam sendiri kata. Rupanya yang padam tu kenali di sini. Dan cerita ni masyhur. Dan bukan setakat tu saja, banyak lagi cerita kalau kita dengar daripada ulama-ulama kita yang Allah izinkan ke atas mereka. Itu macam cerita Wali Songo, karamahnya dan sebagainya. Banyak lagi lah kan? Tapi nak cerita, itulah ilmu sir, ilmu rahsia yang memberikan setelah dia beramal dengan ilmu yang dia tahu. Makna amal sungguh-sungguh. Kita kadang-kadang ni minta maaf cakap, mengaji boleh, nak amal tu bayar. Mengaji memang mengaji dah, berjilid-jilid dalam kitab di rumah. Tapi nak beramal, nak beramal tu kena mujahadah. Kadang dalam nak beramal lah ujiannya banyak. Penat, letih, malas dan sebagainya kan? Tapi kita suatu nak dapat satu ilmu rahsia bukan satu benda yang mudah. Dia kena mujahadah, melawan dengan hawa nafsunya. Sebab tu kata guru kami, sebelum menjadi wali mestilah menjadi kuali. Maksud jadi kuali macam mana? Tengok kuali macam mana. Sampai hitam punggung. Kena bakar dengan api, duduk atas api. Dan kena bakar, kena ketuk tu. Tengok kedai makan, kena ketuk pula. Dah habis pula dia campak sikit, gang gitu. Nampak? Dengan persembunyian dengan lauk dia tak basuh, dia biarkan kita sampai pagi. Ada tu. Kena tarbiyah dengan tok guru di pondok, kerpang. Tok guru wajibkan bangkit tahajud, tok guru suruh buat ni, tok guru buat tu. Kadang anak murid letih. Tapi letih dia nak bagi berjaya. Tu bimbingan guru. Itu namanya tariqah, tarikat. Tariqah ni tarik jalan. Guru akan bimbing, suruh zikir banyak ni. Kadang-kadang tak lepas, anak murid tak berjaya. Suruh zikir Allah 10,000 kali, tak jenuh. Baru satu kali gini mata, Allah tidur. Bukan satu benda yang mudah. Dengar sembang, memang nampak mudah sembang. Tapi terhebat tengok, tapi gitulah. Tapi walaupun ianya susah, tapi istilahnya tetap tidak mustahil. Kerana seseorang itu memang Allah kehendaki ke atas dia. Macam wali-wali, ulama-ulama yang dah ada, yang lain. Sebab tu PL mereka itu lain daripada lain, tak sama dengan kita. Saya jauh lah, saya tengok guru saya sudah lah, Tugu Sirino. Kita tengok dia penat. Kalau kita tengok dia pun penat, dia lagi penat. Balik lewat malam, pukul 2-3 pagi baru sampai pondok. Lepas tu pagi-pagi esok bangkit dah tahajud, semayang jemaah. Lepas tu baca kitab pula pagi-pagi subuh, mata ni merah. Baca kitab, baca kitab subuh-subuh. Kita kalau balik lewat dah, esok tak payah baca kitab dah lah. Penat, kita dia alasan tak baca kitab ni subuh. Tak cukup, lepas subuh duha pula. Lepas tu pergi tengok lembu pula. Patut kita dah tidur kat rumah dah, tengok lembu pula. Tengok pula ternakan datang yang kami duduk dulu kat pondok. Lagi pas zuhur kuliah lagi. Lepas tu pun isi-isi barang yang kereta pun keluar pula pergi mana, sampai harus start dah apa semua pergi mengajar maghrib. Lepas pergi kuliah maghrib, kadang orang panggil pula ceramah haraki, pansyak, boom lagi. Lepas tu balik pula. Itulah rutinnya harian. Kalau sehari itu dia sibuk, esok kurang pula boleh tahan kira. Dah hari-hari macam tu. Kita tengok, macam mana ni. Kalau manusia biasa tak lepas ni. Malaikat seseorang tu nak dipilih Allah, akan kekuatan Allah berikan kepada dia. Orang yang istimewa Allah beri. Sebab apa? Sebab mujahadah ni adalah perjuangan agama. Bukan satu benda dah. Syekh Nuruddin juga saya tengok jadual kehidupan dia. Lagi bangkit tahajud, yang banyak tahajud.
Lepas tu sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh tu zikir sampai siang, zikir sampai matahari cerah. Zikir, baca macam-macam hizib baca. Zikir sampai cerah. Dan cerah kuliah, baru start kuliah. Cuba kita sini zikir sampai terang, lepas tu baru nak start kuliah. Memang semua start motor lah balik. Kata apa, kata imam zikir yang sangat, lepas tu baru nak kuliah. Pengalaman saya duduk di pondok ni macam tu. Zikir sampai terang dah, matahari naik dah, kan? Lepas tu berhenti dah sembahyang duha, lepas tu terus kuliah. Kuliah sambung pula, kan? Lepas tu sebelum zuhur start lagi kuliah, rehat sekejap. Lepas tu dalam pukul 11 lebih, dekat pukul 12 kuliah sampai zuhur. Lepas zuhur berhenti makan, rehat je. Lagi pasar pula kuliah lagi. Lepas tu lagi pas maghrib pula, lepas tu pas isyak pula. Allah, itu kehidupan. Mana yang kata berehat-rehat? Orang cakap apa, bersenang-senang, bermudah-mudah. Itulah mereka ini sungguh-sungguh. Kalau macam itulah kesungguhan mereka. Mana kata Allah bagi mereka dengan ganjaran syurga tu tak usah beli. Tapi kita yang bermudah-mudah ni, yang kita risau kita ni, dan tiada takut solat itu akan Allah Ta'ala melainkan dengan mengetahui segala ilmu tersebut. Itu seperti mana firman Allah Ta'ala, innama yashallaha min ibadihi ulama. Innama ni maksud innama hanya senya. Hanya senya ni maksudnya hanya itu sahaja. Macam tu. Innama, kalau kita jumpa dalam ayat Quran ke atau hadis Nabi ke, ini saya bagi tips lah. Kalau jumpa perkataan innama, maksudnya macam tu lah. Maksudnya hanya itu sahaja, tidak yang lain. Maknanya Allah telah mengkhususkan. Allah dah bagi tahu ini pengkhususan. Innama, hanya sesungguhnya, yakhsha, yang takut. Tadi khasyah tadi kan, ini yakhsha, yang takut kepada Allah. Yang takut kepada Allah, min, daripada ibadihi, hamba-hambanya. Hanya sungguhnya yang takut akan Allah Ta'ala itu ialah iaitu daripada hambanya. Syarat yang pertama, yang takut pada Allah ni, itu digelar Allah dengan gelaran hamba. Pertama, maksudnya di sini, maksud pada ayat ni juga, maksudnya kalau kamu nak takut pada Allah, jadikan diri kamu tu hamba kepada Allah. Apa maksud hamba? Kena mengaji lah, mengaji tauhid. Apa maksud hamba? Maksud hamba ni, diri kita ni, bahasa kasarnya, jadi pencacai, jadi kuli batak. Maksud apa jadi pencacai, kuli batak? Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Jangan lawan walau sikit pun. Apa saja perintah Allah, kami dengar, kami taat. Tak banyak tanya. Allah suruh A, Allah suruh B, B. Tak ada banyak-banyak tanya. Jangan tanya ni kenapa saya kena buat ni, kenapa? Dah, itu bukan seorang hamba. Hamba, Allah kata potong tangan, potong tangan. Allah kata jihad, jihad. Allah kata apa saja. Sebab tu kata tu kami, kalau Allah suruh kita ke kanan, kanan. Allah suruh kita ke kiri, kiri. Allah suruh ke depan, ke depan. Allah suruh ke belakang, belakang. Itu sami'na wa ata'na. Kan? Kalau Allah suruh kita berpisah dengan harta kita, pisah. Allah suruh berpisah dengan keluarga, pisah. Makna itu betul-betul taat. Itu makna hamba. Sebab tu para sahabat Nabi dalam perang Badar, peperangan itu melibatkan kadang-kadang ayah dengan anak. Kadang-kadang ada sahabat yang ayah dia tak masuk Islam. Ayah duduk dalam golongan tentera kafir Quraisy. Anak masuk Islam, bertemu dalam perang Badar. Terpaksa keluar pedang, lawan ayah sendiri. Kadang-kadang bergaduh dengan adik-beradik sendiri berperang. Padahal tu adik-beradik sendiri tu, tapi demi Islam, demi Allah. Oh, bukan senang. Kita dengar cerita je. Cuba kalau kita terjadi pada diri kita sendiri, agak-agak macam mana kita nak berhadapan dalam situasi macam tu. Bukan satu perkara yang mudah. Sebab mereka ini sungguh-sungguh. Itu yang namanya ibadihi. Itu syarat pertama. Daripada hambanya pula yang macam mana hambanya? Al-ulama. Tak cukup dengan menjadikan diri mereka itu sebagai hamba Allah, malah hamba Allah yang ulama. Apa maksud ulama? Orang yang berilmu. Dia mengaji, belajar sungguh-sungguh. Sebab tu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dia meletakkan gelaran orang menuntut ilmu ni dengan panggilan Khuwaidimul Ilmi. Maksudnya menjadi khadam terhadap ilmu. Nah,
Jadi khadam terhadap ilmu ni, makna kata tuntut ilmu ni betul-betul. Sampai jadi khadam, sampai apa saja nak dapatkan ilmu dia sanggup nak jadi apa. Sebab tu kalau orang tak faham, dan lagi-lagi akhir zaman ni lah, orang tak faham, orang akan kata sekolah-sekolah pondok dan sebagainya mengajar ajaran sesat. Nah, jadi ajar anak murid jadi taksub dengan tok guru. Orang akan kata kami budak pondok ni taksub dengan tok guru. Kami bukan taksub, tapi kami diajar adab yang tinggi. Kalau kita pergi di pondok-pondok tua, pondok lama, kita pergi di pesantren di Indonesia, kita pergi di belah-belah Patani, kita akan dapat lihat bila tok guru lalu, anak murid berhenti dan tunduk. Tengah jalan ni, tiba-tiba tok guru lalu berhenti tepi, diri tepi, tunduk. Dekat Allah. Kalau orang tak faham, orang kata Allah taksubnya dengan guru dia. Bukan taksub, tapi itu adab yang tinggi. Ini sebab ni. Nah, dia ajar adab yang tinggi. Dia berebut masing-masing nak susunkan selipar tok guru. Nampak tok guru pegang kitab, semua pakat nak pegang kitab tok guru, nak tolong tok guru. Nah, macam-macam. Gaya-gaya anak murid yang mau cakap pun betul-betul meraihkan guru dia, mentakzimkan guru dia, memuliakan guru dia. Sebab apa? Sebab laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan kerana guruku, aku takkan mengenal Tuhan. Nah, kita datang dalam keadaan kosong, jahiliah, apa pun tak ada, tak tahu, tiba-tiba tu guru ajar satu sampai dapat kenal Allah, sampai kenal Rasulullah. Dan guru tidak mengambil sebarang wang ataupun sebarang orang cakap apa, kadar upah kadar. Satu hari tok guru kami di pondok, tak tahu hari itu dia jadi sebab macam mana tu, dia tunduk pada dia. Nah, dia kata, anak ni dah tua, kata dia. Nah, anda tak minta apa-apa daripada antum semua. Ya. Dia kata, kalau anda dah tak ada satu hari nanti, kalau antum baca tahlil atau baca doa, ingatlah nama anak, kata dia. Letak nama anak dalam doa antum. Itu je yang antum, yang anda nak. Antum tak bagi duit ke anak, tak apa, anak tak minta duit, kata dia. Tapi yang nak doa, tolong doakan anak, kata gitu. Itu kami dengar pun menitik air mata lah. Itu akhirnya dari segi pondok ni lah, guru mengajar anak murid sampai tahap kasih, sayang, khidmat. Macam itulah yang ditarbiyah oleh Nabi kepada para sahabat. Suatu sahabat sanggup korban nyawa demi Rasulullah SAW. Dalam perang Uhud kita dapat lihat Nabi terjatuh, terus sahabat bangkit, bangun, bela. Dalam keadaan panah tengah melayang naik, sanggup dirinya meletakkan dirinya di panah daripada Rasulullah di panah. Sanggup begitu kalau tahap dia. Bukan satu benda yang mudah kalau tak ditarbiyah dengan betul-betul. Ini tarbiyah pondok. Minta maaf saya cakap, bukan kita nak buat bandingan, tapi ada tak cara didikan begini di tempat lain? Ada tak sampai anak murid kasih pada guru sampai tahap macam itu? Kalau di tempat-tempat yang lain, kalau ada, alhamdulillah. Tapi kalau kita lihat ni, kalau di pondok-pondok tua, di pesantren, di Patani, begitulah kasihnya anak murid kepada guru. Sebab tu mereka ni buat kerja untuk tu guru tak ada apa-apa pun. Kan tu bagi duit ke apa pun tak ada, tapi dia pun suka dan berebut waktu nak buat. Dan sebab dia tahu ini khidmat, dan khidmat ni besar. Khidmat ni sangat besar. Sebab inilah, sebab apa? Sebab dididik untuk menjadi hamba ibadihil ulama, hamba yang ulama, hamba yang berilmu. Maka mereka inilah orang yang sebenarnya takut kepada Allah. Apabila mereka ni menjadi orang yang takut pada Allah, apa maksudnya? Mereka tidak takut kepada selain Allah. Satu, mereka tak takut ancaman musuh, tak takut dengan hukutan polis ke, mahkamah ke, nak kerajaan ke, tak kira siapa-siapa pun. Itu mereka ni jenis orang yang lantang bercakap, menegakkan kebenaran. Mereka tak ada berbolak-balik, tak ada. Haram tetap haram. Tak kira siapa-siapa, baik muraja, baik muagung, baik Perdana Menteri. Itu yang kita menyaksikan. Barisan ulama-ulama seperti inilah yang dipenjarakan, dibunuh dan sebagainya. Sebab apa? Sebab mereka diajar hanya takutnya kepada Allah, bukan takut kepada selain daripada Allah. Dia tak takut soal harta diambil,
Dia bukan. Sebab tu mereka ni, bila kita tengok pondok-pondok ni, kadang keadaan dia nampak uzur saja. Sebab mereka tak diajar untuk mengejar dunia. Mereka diajar untuk hidup, sekadar hidup untuk perjuangkan agama. Ada rezeki, alhamdulillah, tak ada masalah. Tapi bukan berlumba-lumba untuk nak mengejar kewangan ke dan sebagainya, tak ada. Bukan itu yang dididik, bukan itu yang diajar. Begitu keadaan. Sebab tu tak takut. Mereka kata nak sekat ni, sekat tu, tak sekat pi. Nak buang daerah, buang pi, campak kat mana-mana, mereka sebar ilmu agama kat situ pula. Tak ada masalah bagi dia. Lepas tu saya hari tu orang apa nama mereka ni bawa saya pergi Labuan. Ada nak sampaikan dakwah dekat Labuan. Alhamdulillah Labuan ni kelab malam banyak sangat. Jadi majlis agama kurang. Jadi budak-budak muda Labuan, anak-anak muda dia nak majlis ilmu dipertingkatkan di Labuan. Jadi pergi kat sana, saya tanyalah orang tua kat sana, kat Labuan ni ada tak makam-makam ulama untuk saya nak ziarah? Dia kata ada satu, iaitu nama dia Tuan Guru Syarif Kedah. Tuan Guru Syarif Kedah. Saya klik kenapa nama dia Kedah? Dia orang Kedah, memang orang Kedah. Dan meninggalnya di Labuan. Bila kita baca dia punya sejarah perjalanan hidup dia tu, balik-balik dia mengaji apa semua, dia terus pergi ke Labuan untuk sebarkan Islam sampai ke akhir hayat, dan akhirnya meninggal di situ. Sanggup korban tinggalkan kampung, tinggalkan keluarga demi nak sebarkan Islam, sampai akhirnya jasadnya pun ditanam di situ. Satu pengorbanan yang besar. Itu kita tengok ulama-ulama kita dulu. Bukan dia nak kejar apa, tak ada. Bukan nak kejar pangkat, harta dan sebagainya, tidak. Tapi dia nak buat kerja betul-betul lillahi ta'ala, kerana Allah. Satu tak usah pelik lah, walaupun mereka ni sudah meninggal dunia, namanya masih lagi disebut. Sebab apa? Sebab itulah kemuliaan yang Allah berikan pada mereka. Dan murad dikehendaki dengan ulama pada ayat ini dan lainnya daripada beberapa ayat Quran dan beberapa hadis Nabi SAW itu, maksudnya apabila kita dengar perkataan ulama seperti mana dalam ayat yang dibacakan tadi, ataupun dia kata dalam mana-mana ayat Quran, ataupun dalam mana-mana hadis Nabi SAW, iaitulah maksud ulama itu, iaitu ulama yang menjalani jalan ahli sufi, dia kata. Bila Allah sebut perkataan ulama dalam Quran, atau Nabi sebut perkataan ulama dalam hadis, makna ulama tu ialah ulama yang menjalani jalan ahli sufi. Itu maksud dia kata. Maksudnya menjalani jalan ahli sufi. Dia cakap dari sudut pengajian dia, tauhid dia mengaji, fiqh dia mengaji, sampai dia sulam dengan ilmu tasawuf. Dan di zaman akhir zaman ni, benda ni dah semakin kurang. Kadang-kadang dia tengok seseorang tu dia pergi mengaji, dia belajar bidang akidah, ijazah sarjana bahagian apa, bahagian akidah contoh. Jadi dia fokus akidah je kadang-kadang, ataupun bidang syariah, fiqh je, tapi dia tak disulam dengan ilmu tasawuf. Itu yang kadang-kadang hati tu tak dapat nak dijaga. Kadang dia jadi sombong, kadang dia jadi kuat nak bertekak dengan orang, kan? Pandang orang tu macam orang cakap tu tak sependapat dengan dia je, mulalah dia nak petikai, kan? Macam-macam hari ni, zaman hari ni. Sebab tu kena belajar ilmu agama ni sampai kepada tasawuf, menjalani jalan seperti mana jalan ahli sufi. Dan seseorang kalau nak sampai kepada darjat kewalian, mesti ilmunya ditutup dengan ilmu tasawuf. Maknanya kena mengaji sampai peringkat tasawuf, barulah layak untuk Allah berikan kewalian ke atas dia. Tapi kalau tak sampai tasawuf, bukan biasa, memang tak ada pun. Saya tak pernah jumpa lagi satu ulama, kalau dia tak sampai kepada tasawuf, dia jadi wali. Sampai boleh jadi wali ni mesti sampai ke peringkat tasawuf. Peringkat tasawuf ni maknanya peringkat sampai belajar bab hati dia, menyuci hati dia, bersihkan hati dia. Sebab kadang-kadang kita ilmu banyak pun boleh jadi bongkak, sebab kita rasa kita ilmu banyak, jadi bahaya. Jadi jadi sombong, jadi kita rasa kita lebih hebat pada orang lain pula. Menjalani jalan ahli sufi seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibn Abbad dahulu itu,
inilah kalam Syekh Ibn Abbad. Syekh Ibn Abbad kata, yang dimaksudkan ulama dalam Quran dan dalam hadis ialah ulama ahli sufi. Okey. Ahli sufi itu maksud apa? Ahli yang ulama yang berpegang dengan ilmu-ilmu tasawuf. Ya. Jadi mereka ni ahli sufi. Kita ahli kopi. Suka minum kopi. Habis kuliah ni minum kopi pula lah. Aduh kita. Tak apalah, pelan-pelan lah kita ikut belakang kata Tok Guru kami. Tak apa, walau kita tak jadi wali, tapi kita ikut jalan-jalan wali. Kita ikut jalan-jalan ulama, jalan-jalan Tok Guru. Tok Guru lalu jalan tu, kita pun ikut jalan tu juga. Kalau Tok Guru sampai, maka insya-Allah kita pun sampai. Sebab jalannya sama dah. Yang penting jalan tu nak bagi sama dulu. Gitu. Kita tak jadi pun tak apa. Kalau jadi pun kita takut juga. Takut kita tak boleh nak sanggup pegang tanggungjawab tu. Bukannya senang, berat. Macam pegang jadi pemimpin bukan senang nak jadi pemimpin. Dan kerana inilah berkata Syekh Al-Arif Billah Al-Alim Ar-Rabbani Husain bin Abdullah Bafadal. Bafadal tu maksudnya dia punya nama keturunan dia. Orang Arab ni kadang-kadang dia ada marga dia. Marga ni maknanya nama belakang. Nama belakang tu keturunan dia sama dia semua. Ini salah satu daripada nama keturunan orang alim, namanya Bafadal. Kadang kita dengar nama ulama tu belakang dia ada Bafadal, maknanya ini keturunan Bafadal daripada dulu sampai sekarang. Bafadal rahimahullah ta'ala. Bafadal ni keturunan dia salah satu ada di Yaman, rahimahullah ta'ala. Dan di Yaman ada satu keturunan namanya Al-Khatib. Nama dia, contoh nama Muhammad bin Abdul Ghani, belakang tu Al-Khatib. Kalau nama dia ada nama belakang Al-Khatib, itu artinya keturunannya keturunan tukang baca khutbah. Dan memang diberi penghormatan, orang lain tak boleh baca khutbah, melainkan dia. Melainkan kalau dia tak boleh nak baca, dia suruh orang lain baca. Itu pun dengan arahan dia, siapa yang boleh baca. Itu namanya Al-Khatib nama dia. Itu banyak. Kalau kita dengar nama-nama ulama ni, hebat-hebat mereka ni. Rahimahullah ta'ala, di dalam kitabnya yang bernama Al-Fusul Al-Miftahiyah wa Nafahat Ar-Ruhiyah, dengan katanya, ini Syekh Abdul Samad cedok daripada kitabnya, qad taqarrara madhhabus sufiyah al-yawma kataqriri sa'iril madhahibi wa sara madhhaban mustaqillan bi usulihi wa furu'ihi wa ahkamihi wa sa'iri ma yata'allaqu bihi. Faman arada tahqiqahu wa tafaqquhu fihi qadara alaihi bil qiraati ala masyayikhi wa mutala'atil kutubi al musannafati fihi ala atammi ma yakun. Sesungguhnya dia kata, telah tetap mazhab ahli sufi pada hari ini, yakni pada masa sekarang ini, seperti tetap segala mazhab yang empat itu. Mazhab yang empat itu mazhab fiqh. Ahli sufi mereka sampai buat satu mazhab mereka sendiri yang dinamakan mazhab ahli sufi. Mazhab ahli sufi. Dan jadilah ia seolah-olah mazhab yang mustaqil. Maksudnya mazhab yang berdiri sendiri. Pada asalnya mereka ni daripada mazhab empat juga. Daripada Imam Ahmad ibn Hanbal, daripada Imam Hanafi, daripada Imam Malik, daripada Imam Syafi'i itu sendiri. Tapi sebabkan mereka berpegang dengan kesufian mereka tu, sehinggalah mereka ni seolah-olah satu kumpulan atau satu mazhab yang mustaqil, berdiri sendiri, dengan usulnya, maknanya dengan asas-asas ilmunya, yakni ilmu usuluddinnya dan furuknya, yakni ilmu fiqh, dan segala hukumnya, yakni segala hukum haram dan halal dan hukum batal dan sah dan barang yang bergantung dengan dia. Maka barang siapa berkehendak akan mengetahui segala hakikat ilmu itu dan berkehendak memahami akan barang yang di dalamnya itu, nescaya kuasa ia atasnya dengan membaca segala kitab yang dikarang oleh masyayikh, guru-guru ahli sufi, dan kuasa ia memutalaah akan segala kitab yang dikarang oleh mereka itu di dalam ilmu tasawuf atas sempurna pengetahuannya. Apa maksud sini? Ini perbahasan ni agak tinggi sikit lah. Bukan kita menolak mazhab, tidak. Sebab dia cakap mereka ni pun datang daripada mazhab yang empat juga. Cumanya begini, dalam mazhab berlaku khilaf, betul. Mazhab Imam Syafi'i kadang-kadang ada pendapat yang tak sama dengan mazhab Imam Malik.
Ada tak sama dengan mazhab Hambali, Hanafi dan sebagainya. Jadi ahli sufi ni macam mana? Ahli sufi dia punya pegangan dia ialah ihtiyat. Istilah dia dipanggil ihtiyat. Ihtiyat ni maksud berhati-hati. Jadi dalam banyak-banyak khilaf pandangan mazhab tadi, dia akan ambil jalan yang paling berhati-hati, yang tu yang dia pilih. Itu yang dia pilih. Okay, contohnya contoh. Nah, dalam bab meninggalkan solat. Dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i, meninggalkan solat yang fardu dengan sengaja nak dikira fasik. Fasik berdosa besar. Sampailah dia bertaubat pada Allah, Allah ampun, dan dia kena qada balik. Lagi 3 mazhab, iaitu mazhab Imam Malik, mazhab Imam Hanbal, Imam Ahmad ibn Hanbal, mazhab Hanbali, mazhab Imam Hanafi, mengatakan siapa yang meninggalkan solat fardu dengan sengaja jadi kafir. Jadi kat situ ada sedikit khilaf. Satu kata fasik, mazhab Imam Syafi'i, lagi 3 mazhab kata kafir. Jadi ahli sufi dia pegang macam mana? Dia ambil jalan ihtiyat. Ihtiyat ni maksud berhati-hati. Bila berhati-hati maksudnya dia ambil jalan yang paling selamat. Maksudnya kalau dari segi hukum yang paling berat. Antara fasik dengan kafir, dia ambil jalan kafir. Maksud jalan kafir ni, dipegangkan diri dia, kalau meninggalkan solat fardu dengan sengaja jadi kafir. Dia ambil yang mana yang berat, letak kat diri dia supaya diri dia akan lebih menjaga. Tapi dia tak. Kalau dia ajar orang, dia ajar cara yang betul. Kalau macam seorang tu guru, dia ajar cara fiqh mazhab Imam Syafi'i, tapi pegangan untuk diri dia sendiri, dia pegang macam tu. Sebab apa? Sebab dia nak train diri dia. Sebab tu ada pegangan ahli-ahli ulama-ulama sufi ni, sampai dia berpegang, siapa tak pakai kopiah, dia kata fasik. Sampai tahap macam tu. Tapi tak ada pun dalam mana-mana mazhab, dalam hukum fiqh sampai tahap kata gitu. Tapi sebab dia menjaga, dia meletakkan kedudukan yang tinggi, tapi untuk diri dia. Sebab tu ada yang mereka ni beranggapan tahajud tu wajib, duha tu wajib, solat witir tu wajib. Kita ajar masyarakat awam, kita tak ajar sampai kata wajib. Sebab yang sunat tetap sunat, kan? Tapi pegangan untuk diri dia. Sebab apa? Sebab mereka ni meletakkan satu hukuman tu tinggi. Itu dipanggil ihtiyat, berhati-hati, dan meletakkan satu untuk amalan itu tinggi. Sebab tu kalau dalam fiqh, hukum taklifi itu ada 5. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Tapi kalau dalam pegangan ahli sufi, ahli ulama yang tinggi ni, ahli tarikat ni, mereka tak pegang 5, mereka pegang 2. Apa makna 2? Taat dengan tidak taat. Tidak taat tu maksudnya kufur. Taat dengan kufur. Apa taat? Taat segala yang wajib dan yang sunat. Sehingga kan mereka meletakkan semua yang sunat dianggap wajib. Sampai tahap macam tu. Kemudian kufur pula segala yang makruh dan yang haram. Dia tak bagi dah makruh haram. Dia kira yang makruh pun sama berat dengan haram. Lepas tu yang makruh pun dia tinggal terus. Bila benda tu syubhah je, dia terus ambil. Meragukannya, terus tak pakai. Kita goreng-goreng lagi. Ni benda ni makruh je ni, benda ni syubhah je. Itu kita. Sebab kita belum sampai ke kedudukan tu. Kedudukan mereka macam tu. Sampai kan kalau kita belajar dalam bab puasa, dalam kitab Ihya Ulumuddin, kata Imam Ghazali, puasa ni kita nak menghadapi Ramadan ni kan. Puasa ni terbahagi pada 3. Yang pertama dipanggil puasa al-awam, puasa orang awam, shaumul awam. Puasa orang awam. Puasa orang awam ni dia hanya meninggalkan tak makan dan tak minum. Itu yang Nabi sebut kamil shaimin laisa lahu min siyami ila ju' wal atash. Berapa ramai orang yang berpuasa, mereka tak dapat apa-apa melainkan dapat lapar dan dahaga. Mereka cuma tak makan dan tak minum, tapi mengumpat jalan macam biasa. Kan? Benda-benda maksiat lain mata tetap tengok maksiat. Benda ni ini puasa, namanya puasa orang awam, kata Imam Ghazali. Peringkat kedua, kata Imam Ghazali, puasa orang khawas, orang yang khusus. Ini orang soleh. Mana orang soleh? Mereka berpuasa iaitu bukan sakat lapar dahaga, tak makan tak minum, malah mereka menahan diri mereka daripada melakukan maksiat yang 7. Mana maksiat yang 7? 7 anggota badan dia dijaga. Mata daripada tengok maksiat, telinga dengar maksiat, mulut cakap maksiat, tangan pegang benda maksiat, kaki jalan tempat maksiat, perut makanan yang masuk jangan benda yang meragukan, kemaluan jaga marwahnya. Itu
Itu peringkat 2. Ada peringkat lagi tinggi, namanya puasa orang khawasul khawas. Khawasul khawas ni, khawas tu sendiri sudah maksud khusus. Ini puasa khusus orang terlebih khusus. Mana orang yang makan lagi tinggi. Puasa khawasul khawas ni, mereka ini menahan dirinya daripada lupa kepada Allah. Maksudnya hidup dia sentiasa zikir, ingat pada Allah. Hati dia sentiasa Allah, 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 Allah. Kalau dia lupa sahaja Allah, maka batal puasa dia. Dia orang hukumkan macam tu. Dia bukan dia makan, dia lupa Allah, batal puasa. Dan mereka hukumkan pula, kalau sehari mereka batal puasa, mereka kena qada balik setahun. Sehari batal, qada setahun. Tu kata kita nak sampai tahap tu lah. Baiklah. Kalau kita duduk tang tu, agak-agak berapa kali qada kita ni, berapa tahun nak kena qada. Kita bangun pagi sahur, tengok telefon dah. Minyak tak turun lagi ke? Bab dunia dah kita, maknanya dia tak ada fikir soal dunia, dia fikir Allah je. Ni dipanggil puasa khawasul khawas. Jadi tak usah pelik lah. Kadang-kadang kita yang tak biasa dengar ni, kita akan rasa pelik benda ni kan. Tapi kalau orang biasa mengaji di pondok, mengaji di mana tempat betul-betul pengajian, benda ni tak pelik. Dan benda ni memang ada sungguh. Cuma orangnya tak ramai. Kadang-kadang dalam sejuta manusia mungkin seorang, mungkin 2 orang, sikit sangat. Sebab ini nama khawasul khawas, orang pilihan Allah khusus. Iaitu yang disebut sebagai wali abdal. Wali-wali yang dipilih Allah. Wali abdal jumlahnya 40 orang daripada berbilion-bilion manusia atas dunia ni. Punya ramai manusia ni, 40 orang dia Allah ambil, Allah latih jadi wali Allah. Jadi sikit sangatlah maknanya jumlah ni. Jadi kita nak nampak depan mata macam mana? Tapi benda ni ada berdasarkan pengalaman-pengalaman orang yang bertemu dengan mereka, menceritakan di dalam kitab-kitab. PL mereka ni macam mana. Wallahu a'lam lah, saya situ kan. Baik. Dan wallahu a'lam tu pun memang wallahu a'lam lah, kitab kita pun habis itulah. Jangan pergi lagi saya takut tuan-tuan terbang lagi. Sebab ni perbahasan yang tinggi. Jadi kita stop kat situ dulu lah. Itu dia kata. Jadi dia kata kalau kamu nak mengetahui akan hakikat ilmu-ilmu yang saya sebut tadi tu, ilmu-ilmu yang macam nampak pelik ni ilmu tasawuf, ilmu tasawuf tinggi ni, dia kata kamu boleh baca segala kitab yang dikarang oleh masyayikh, guru-guru ahli sufi. Bacalah kitab-kitab. Kalau tak percaya cakap saya tu, nak baca kitab-kitab. Contohnya kitab apa? Kitab Fathul Waisiyah. Kalau kitab Jawi lah, ataupun kitab Arab Bustanul Arifin. Tu cerita benda-benda macam ni, cerita benda-benda yang kita nampak bagi kita macam pelik-pelik. Belajar. Maksud baca di sini bukan baca sendiri. Jangan baca sendiri, takut nanti dia rasa dia pula jadi wali pula. Kan? Belajar dengan guru lah. Belajar dengan guru. Yang dikarang dan kuasa ia memutalaah akan segala kitab yang dikarang oleh mereka itu. Belajar kitab-kitab ahli sufi itu. Di dalam kitab ilmu tasawuf atas sempurna pengetahuannya. Dulu Pak Sumit pernah menyebut dalam kalam dia kata, anak akan memastikan anda mengaji kitab-kitab yang pengarang kitab tu wali-wali Allah sahaja. Maksud kan, mana ni dipilih-pilih, mana yang betul-betul sampai kepada Allah. Tapi macam itulah, itu mereka makam peringkat yang tinggi lah. Macam kalau orang awam susah nak faham apa yang saya sebut pada malam ni, ibaratnya macam perbahasan profesor dalam ilmu akademik, perbahasan profesor universiti sembang dengan kita. Kita ni orang biasa je, kerja kait sawit itu je, tiba-tiba datang geng-geng profesor sembang depan kita. Dia kata ini saintifik, ini tangent kepada ni constant, bahasa dengan putih ni cakap ni. Kita pun apa benda dia bersembang. Macam itulah maksud dia. Tapi itu bahagian akademik, ini bahagian aliran agama. Perbahasan mereka itu perbahasan yang tinggi-tinggi. Bagi kita, mereka orang awam ni kadang-kadang susah nak faham dan payah nak faham. Melainkan kalau kita melalui jalannya juga, insya-Allah kita akan nampak dan kita akan faham, insya-Allah. Jadi cukup sekarang tu dululah pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Jadi tanda kat mana tadi tu? Sampai mana tadi?
Atas sempurna pengetahuannya. Sampai situ. Kerana di dalam segala kitab karangan ahli sufi itu, kerana, berarti kat kerana. Ya, tadi di situ lah. Berarti bila saya datang pula, beritahu berhenti dekat kerana. Bila datang pula tu pun tak tahulah pula bila datang pula. InsyaAllah ada insyaAllah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsi dan sampaikan. Moga-moga sedikit sebanyak memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak, sedikit pun jadilah. Jadi itu yang saya boleh ceritakan berdasarkan apa yang diajar oleh guru dan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya dengar. Adapun saya sendiri pun tak sampai juga. Jadi kita tak mampu nak cerita lebih, melainkan ahlinya insyaAllah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa lihinal jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.